لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung suratul insan ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sadaqallahul azim. Kerana keadaan itu tidak mencukupi, maka sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya melalui akal dan rasul akan jalan-jalan yang benar dan yang salah. Maka terserahlah kepadanya, sama ada ia bersyukur dengan beriman dan taat, ataupun ia berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran atau menderhaka. Ayat 3 daripada suratul insan adalah sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang mengajar kita supaya kita reti dan faham bahawa kebenaran dan kebatilan itu berada di tangan kita masing-masing. Inilah yang kita sebut sebagai Islam, sebagai satu agama fitrah yang manusia ada akal, dia boleh berfikir, sama ada dia mau menerima Islam atau dia mengingkarinya. Allah berfirman, Fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha Dzalikad dinul qayyim. Al-ayah. Ayat 30 daripada surah Ar-Rum. Allah kata Islam ni satu agama yang memang ianya adalah sesuai dengan fitrah kejadian manusia itu sendiri. Allah cipta manusia dalam keadaan fitrah
yang dia boleh terima Islam, syarat dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ini, dia reti guna akal dia dan dia menghargai akan perutusan para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Sebab itu Allah sebut imma syakira wa imma kafura, di tangan dia. Dalam surah Al-Balad, wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan dia pada dua jalan. Ada jalan yang baik, benar, ada jalan yang tak baik. Sekarang Allah cipta kamu jadi manusia. Antara beza kita dengan lembu kerbau ialah akal fikiran. Akal fikiran itulah yang menjadi pembeza kita dengan lembu kerbau. Apatah lagi Allah utus para rasul di kalangan manusia dan untuk manusia. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan. Al-ayah 36 An-Nahl, surah Lebah. Dan demikianlah kata Allah, kami bangkitkan fi kulli ummah, bagi setiap umat, maknanya manusia, bukan lembu kerbau. Kami lantik dengan umat manusia rasulan, seorang rasul. Setiap umat Allah lantik seorang rasul. Untuk siapa? Manusia. Manusia Allah cipta ada akal yang berbeza dengan binatang ternakan. Maka dengan akal itu, kenapa tidak boleh berfikir? Ini ayat dia. Syakiran itu adalah mereka yang berfikir, menggunakan akal fikirannya dan tunduk dia, dan dia terima kebenaran. Manakala kafura adalah mereka yang ada akal, tapi level akal dia lebih rendah, lebih hina dari binatang ternak, lembu, kambing lagi. Ini yang mesti manusia faham. Sebab itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Kerana Islam ni adalah satu adin, satu agama yang kamu kena terima dengan rela hati. Dengan ilmu, dengan akal kamu berfikir, kamu terima Islam. Paksa tak boleh. Paksa tidak melahirkan kesetiaan. Paksa hanya melahirkan sikap tidak puas hati. Sebab itu terima Islam dengan rela. Macam mana dia nak terima Islam? Dia guna akal, dia fikir. Tuan-tuan muslimat, baca berita harian hari. Kisah seorang lelaki Hindu di Malaysia, Kelang kalau tak silap, Johor ke Kelang, begitulah. Seorang lelaki umur 26, Hindu, dia peluk Islam. Dia menerima Islam. Dan yang syok kita baca, parent dia, mak ayah dia memberi sokongan penuh 100%. Yang syok pula kita baca,
Sempena hari dia masuk Islam, mak dia yang Hindu ini dan ayahnya pun Hindu, mak dia hadiahkan dia sejadah dan Al-Quran. Baca hari ni berita hari. Kita baca kagum. Dalam hati kita semoga Allah mengurniakan pula hidayah petunjuk kepada dua mak bapak dia. Mereka tak bantah, malahan mereka beri sokongan. Ini biiznillah, kalau dia guna akal elok-elok dan kalau anak tu pandai main, insya-Allah Islam mak ayah dia. Allahu Akbar, siap bagi hadiah sejadah dan Al-Quran. Ini satu benda yang cukup positif. Dalam keadaan memanglah ada keluarga yang menerima penentangan, tapi hari ni kita baca cantik kes dia, dalam keadaan mak ayah, parents dia memberi sokongan. Sebab bila kita baca, si lelaki ni nama dia Azhar Abdullah Muhammad Azhar, dan dia sebut Muhammad Azhar, nama tu pun mak dia bagi. Ya Karim ya Rab, mak dia bagi letak nama Muhammad Azhar. Dia masuk Jawi bila, jangan tanya. Tu tak tahulah, dia tak abah pula kan. Dia masuk Jawi bila, jangan tanya. Ceritanya dia masuk Islam. Tu Muhammad Azhar Abdullah, mak dia support, family dia support. Bila kita baca, dia kata saya kaji Islam sejak saya kecil. Saya bersekolah dengan budak-budak Melayu, saya belajar Islam, saya kaji Islam, saya guna akal, saya dapati Islam agama yang terbaik. Sifat-sifat yang ada kepada agama Allah, kecantikan, keindahannya membuka hati saya. Cuma saya kesal, dia kata, sebab saya lambat sikit masuk, umur 27 baru masuk. Dia kata menyesal pula lambat. Tapi tak apalah, bagi kita 27 okeylah, 72 pun okey. Dalam keadaan untung dia, semua dosa-dosa dia waktu dia kafir burn, kosong, habis. Dan ada riwayat menyebut semua kebaikan yang dia buat waktu dia kafir, waktu dia non-Muslim, and then dia convert kepada Islam, dia masuk Islam, semua kebaikan dia zaman dia kafir ditukar Allah menjadi pahala. Aduh, itulah untung dia. Tapi bukan senang tuan-tuan, bukan mudah. Alhamdulillah kita baca seronok kita, dalam keadaan kita menompang gembira, dan kita doa pula semoga kedua mak ayah dia terima Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab ini benda yang cukup cantik. Dia sebut dia guna akal. Itu dia, akal cukup penting. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Kahfi, Al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kan Allah sebut, Allah kata kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Benda yang benar, Islam ini daripada Allah. Allah lah yang mencipta agama ini. Adapun yang lain, walaupun Islam mengamalkan kebebasan beragama, tetapi satu fakta yang kita tak boleh tolak, iaitulah hanya Islam sahaja daripada Allah. Hak lain manusia reka cipta. Walaupun Islam letak freedom of religion, itu satu bab yang lain. Tetapi al-haq adalah daripada Islam. Lalu Allah sebut faman syaa'a falyu'min. Siapa yang nak beriman, beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak kufur, sila kufur. Ni dia Islam. Memang Allah cipta kita manusia
dalam keadaan fitrah kita boleh terima agama Islam ini. Itu yang Nabi sebut, kullu mauludin, setiap baby yang lahir adalah di atas fitrah. Setiap baby yang dilahirkan daripada keluarga mana pun, baby itu fitrah. Lalu Nabi kata, fa'abawahu yuhawwadanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi au kama qala. Nabi kata kedua mak ayah dia lah nak jadikan dia Yahudi, nak jadikan dia Nasrani, nak jadikan dia Majusi. Itu hadis sahih. Nabi sebut lahir fitrah, dia boleh terima. Sebab roh dia telah berjanji dulu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Roh sudah buat confessment, roh sudah ada aku janji. Sebelum ditiup roh ke dalam tubuh manusia, ke dalam rahim ibu masing-masing, sebelum ada apa-apa, roh telah berhimpun. Dan Allah tanya roh, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Qalu, semua roh menjawab, bala, bahkan ya, syahidna, kami menyaksikan. Roh kafir, roh Melayu, roh, semua roh mengaku Allah Tuhan. Itulah fitrah. Masuk saja dalam rahim, keluar-keluar isa okok lalu. Oi tuan-tuan, muslimin muslimat, fitrahnya ada di situ. Dia guna saja akal. Macam Muhammad Az-Zahar tadi, nama Hindu dia saya tak tahu, kita baca dah Muhammad Az-Zahar. Macam dia boleh berfikir, akhirnya dia menerima Islam. Masalah bila tidak mahu berfikir, akal tidak digunakan. Sebab itu fikir ni amat penting tuan-tuan. Sampai Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, dia menyebut satu bab namanya tafakkur. Bab tafakkur. Bukan duk diam tafakkur macam orang main bola sebelum kick off, tafakkur sekejap mengenang apa nama pengurus yang mati lah, apalah. Tak, bukan hak tu. Bila kata tafakkur, maknanya berfikir. Tengok Imam Ghazali tulis apa. Antaranya ialah kita mesti bertafakkur, memikirkan sifat-sifat mahmudah. Ada tak pada diri kita sifat yang baik? Kemudian fikir mazmumah. Ada tak pada diri kita sifat-sifat buruk? Kemudian fikir alam yang luas ini, fikir Allah yang maha agung. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Kalau tak boleh guna akal, setan kontrol kita, habis. Sebab itulah dituntut sangat, baik solat sunat, apatah lagi solat yang wajib, amat dituntut dengan membaca doa iftitah. Kenapa? Doa iftitah dalam riwayat ada 12 riwayat. 12 riwayat boleh baca doa iftitah. Nak panjang, nak pendek. Satu hari ambillah Abu Hurairah cerita. Abu Hurairah kata ni cerita fikir, guna akal, melihat akan Allah yang maha agung. Abu Hurairah kata satu hari seorang sahabat sebelum dia baca Fatihah, dia sudah baca kuat satu bacaan yang Nabi dengar. Bila habis semayang dengan Nabi, Nabi kalih belakang. Nabi kata, siapa dia yang baca kuat tadi? Ni Abu Hurairah punya riwayat. Ambil satu sudah, ada 12 riwayat, ambil satu sudah.
Nabi tanya, siapa yang baca kuat tadi? Diam sahabat, takut kena marah. Kan? Dia baca tu, dia buat sendiri, dia baca. Sahabat ni, Nabi dengar. Nabi tanya, siapa baca tadi tu? Diam, takut kena marah dengan Nabi. Nabi ulang 2 kali, siapa yang baca tadi? Siapa dia? Diam, takut. Kena kali ketiga mengaku, saya ya Rasulullah, seorang sahabat. Hang baca yang tu tadi? Dia kata, ya. Hang tahu tak Nabi kata, pintu langit terbuka bila engkau baca yang tu tadi. Pintu langit terbuka, kata Rasulullah. Apa dia baca? Itulah bacaan serengkas-rengkas, sependek-pendek doa iftitah. Jangan tinggal. Sebok tara mana pun, ligan tara mana pun, kecuali kita masbuk, kita nak cepat, tak usah baca. Dia baca pendek tu, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hak tu dia baca. Pintu langit terbuka. Itulah sependek doa iftitah. Paling pendek hak tu. Makanya mula dengan apa? Allahu akbar kabira, membesarkan Allah. Nak besarkan Allah, nak fikir Allah, nak guna apa? Akal. Kan guna biji mata, combine mata kita dengan akal, tengok alam sekeliling, tengok diri kita, nikmat yang Allah bagi, sihat tubuh badan, wang ringgit, keluarga, harta, kereta, rumah, siapa bagi? Allah. Jangan akal kita beku sampai tak boleh berfikir. Itulah kehancuran puak-puak musyrikin. Ketika Allah menurunkan surah Asy-Syu'ara, ayat Allah start turun ayat 214. Asy-Syu'ara surah 26 juzuk 19. Start ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Al-ayah. Bila turun ayat tu, ayat yang kata ulama sirah, ayat 214 Asy-Syu'ara adalah satu ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk memulakan dakwah secara terang-terangan. Tetapi barang diingat, itu bukan peristiwa di Bukit Safa. Bukan. Peristiwa Bukit Safa, ya ayyuhal muddathir, yang itu lain. Yang ini Allah kata wa anzir ashiratakal aqrabin. Kita ambil 214 sudah. Asy-Syu'ara. Allah kata, wahai Muhammad, wa anzir, berilah amaran, berilah tazkirah, berilah amaran kepada siapa? Ashirah. Ashirah makna keluarga. Aqrabin, keluargamu yang dekat. Panggil semua keluargamu yang dekat-dekat bagi kuliah tazkirah. Itulah pertama kali. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali dan ulama-ulama sirah, apabila turun ayat itu 214 Asy-Syu'ara yang memerintahkan Nabi untuk kumpul Bani Hashim dan beri taklimat, beri tazkirah, itulah yang Allah pesan, fadzakir in nafa'atiz dzikra.
berilah peringatan, berilah amaran wahai Muhammad. Inna fa'atiz zikra, sesungguhnya peringatan itu amat bermanfaat. Disebut dengan az-zikra, alif lam zal kaf ra, alif maqsurah, ya tak ada titik. Az-zikra kalau dalam nahu kita panggil isim mubalaghah, berat. Berat. Isim mubalaghah, berat. Bagi amaran ni berat. Orang terasa, orang marah, orang ambil tindakan, begitu. Itu amaran. Az-zikra, peringatan. Dia datang dalam isim mubalaghah. Tuan-tuan muslimat, Nabi bila turun tu, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah amaran pada keluargamu yang terdekat. Apa jadi pada Nabi? Dikhabarkan dalam sirah, ketika makcik Nabi jumpa Nabi lepas turun ayat tu, kebetulan makcik Nabi Safiyah, makcik Nabi Atikah. Ini makcik Nabi, kakak kepada ayah Nabi. Bila Safiyah jumpa Nabi, dia tengok Nabi satu macam nak demam. Dia boleh tahulah anak saudara dia. Dia tengok Nabi lain macam Nabi tu macam nak demam. Safiyah tanya, wahai anak saudaraku, demam ke? Sakit ke? Nabi kata, masytakai itu, saya tak sakit, tapi ayat turun dah. Nabi nampak dah dia punya berat tu lagu mana, Nabi nampak dah. Tapi pasal amanah Nabi jalan. Nabi tahu dah dia nak kena tak lama lagi. So yang dia Nabi satu macam dia rasa. Maka kata Safiyah demam. Nabi kata tak, masytakai itu, saya tak demam, saya tak sakit wahai makcik. Cuma Allah bawa turun ayat suruh saya panggil semua keluarga kita, Bani Hashim. Kata Safiyah, panggillah, kami datang. Panggillah, kami akan mendengar apa engkau nak cakap. Ingat ini bukan Bukit Safa, ini baru keluarga terdekat. Panggillah wahai anak saudara kami, panggil. Tetapi kata Safiyah, aku minta padamu jangan panggil Abu Lahab. Dia pun tahu adik dia lagu mana perangai Abu Lahab tu. Dia pun tahu. Dia kata Abu Lahab, jangan senaraikan, jangan panggil dia. Panggil kami, Abu Lahab jangan. Dalam tak panggil, WhatsApp group bukan ada waktu tu. Dalam tak panggil pun dia main. Sebab Nabi buat kenduri. Nabi sembelih kambing, buat kenduri. Bila buat kenduri, panggil semua. Abu Lahab ni dia boleh bau kambing jauh. Dia main. Riwayat ada dua. Apabila Nabi melihat Abu Lahab mawujud fil majlis, pada majlis itu dia ada, dia hadir, dia mawujud, dia ada, maka Nabi, satu riwayat sebut Nabi tak cakap apa, bagi makan saja. Dan Nabi cakap waktu lain. Satu riwayat. Riwayat kedua kata Nabi balon juga waktu tu. Tengah habis makan tu Nabi rembat. Tak pedulilah. Yang penting Nabi kumpul keluarga dan Nabi merasakan satu macam punya berat. Dan Nabi dalam kuliah pertamanya, Nabi mengajak keluarganya Bani Hashim guna akal. Apa dia Nabi sebut? Dua benda ringkas. Dua benda ni memerlukan akal untuk kita fikir. Baru jumpa Allah. Nabi sebut dua ni. Nabi tak kata arak tu haram, Nabi tak kata berhala tu syirik, belum lagi. Tapi Nabi sebut dua aja. Ketika perjumpaan
dengan Bani Hashim sebelum Nabi ke Bukit Safa. Pertama Nabi kata, ingat, kita semua akan mati. Seperti mana kita tidur. Nabi sebut pertama cerita mati. Al-maut. Ya Allah ya Karim. Entah tak boleh fikir ke mati. Kita fikirkan kematian yang kita tak pernah buat appointment, malakul maut yang kita tak pernah buat appointment, dia akan datang. Tengah berlari, orang yang jogging kadang-kadang dia mati dulu daripada orang tak jogging. Sebab orang tak jogging tu dia isap okok, hak jogging tak isap okok tapi mati dulu. Ini cerita mati. Tuan-tuan, bila kata mati ni tuan-tuan, dia bukan benda kecil, dia benda besar. Dia mesti guna akal untuk fikir. Kenapa? Bila kata mati, putus habis, tak ada dah. Not even a single sen kita nak bagi. 5 sen pun tak laku dah. Tu yang pepatah Arab kata, al-kafan ma la jaibun. Ini pepatah Arab. Kain kafan, al-kafan, kain kafan ma la jaibun. Dia tak ada poket. Ini pepatah Arab. Kain kapan dia tak ada poket. Nak bawa 100 ekar, nak pi rasuah muka wanangkir, nak mampu. Oi, mentang-mentang hang jutawan besar, boh siap-siap 100,000. Ingat siapa muka wanangkir tu? Tok Wan hang. Ya Allah ya Tuhan, ni cerita mati tuan-tuan. Cerita kita tak mampu dah nak bergerak. Ujung jari pun tak ada dah kekuatan, habis. Hari yang kita akan dimandikan, balik macam baby, orang tolong mandikan, orang tolong pakaikan baju. Cumanya kita waktu baby teriak, yang tu tak teriak dah. Orang mandi kita senyap, tak ada apa. Kalau tengah mandi teriak, tinggal cebok ya. Tinggal cebok dengan tukang mandi, hilang naik motor, belah. Teriak main. Oh, jangan cari pasal tuan-tuan. Tinggal cebok ya. Dengan baldi tu, kelapa baruh ke mana, apa ke mana. Tuan, ni cerita mati. Allah ya Allah ya Tuhan. Nabi sebut kita semua akan mati. Seperti mana kita tidur, guna akal, mati. Risau bila mati tinggal harta, dia mai pula pusaka. Nak kena faraid elok-elok, berapa hutang nak kena tolak sat lagi, nak kena bubuh ada mak ayah 1/6 lah, 1/4 suami, macam-macam nak kena kira pula. Oi, letih tuan, letih. Maka mati satu kepastian. Nabi suruh fikir. Dua ni Nabi sebut. Yang kedua, Nabi kata kamu akan bangun daripada kubur seperti mana kamu bangun daripada tidur. Dua ni Nabi cakap bab mati, and then Nabi cakap bab bangkit daripada kubur. Dua. Suruh fikir. Bangkit daripada kubur nak pergi ke mana? Bumi nama mahsyar. Mahsyar tu ada apa? Ada perbicaraan mahkamah la ilaha illallah untuk dibalas sebesar zarah kebaikan kejahatan kita, siap Allah balas. Maka guna akal fikir. Nabi rasa berat sebab Nabi tahu lepas tu dia akan kena teruk daripada keluarga dia Abu Lahab, daripada musyrikin Makkah. Bahkan sebelum itu Waraqah bin Naufal kan jumpa Nabi di Kaabah. Waraqah ni buta, Waraqah ni sepupu Khadijah. Kan Waraqah kata, wahai Muhammad, engkau akan disakiti, engkau akan diperangi, dan engkau akan dihalau keluar daripada bumi Makkah. Nabi tanya Waraqah, orang seperti aku yang mereka gelar Al-Amin, yang mereka percaya dengan aku,
yang mereka tahu akhlak Nabi. Nabi heran. Nabi tanya Waraqah, orang macam aku? Waraqah kata, ya, kerana tidak ada seseorang yang didatangi oleh malaikat Jibril melainkan dia seorang rasul, dan rasul itulah dia kena. Lalu Waraqah kata, demi Allah wahai Muhammad, sekiranya aku sempat hidup ketika engkau disakiti oleh kaummu, demi Allah aku akan membantumu dengan bantuan yang terlalu besar. Tapi Waraqah mati dulu sebelum Nabi mula berdakwah. Itu nak sebut bagaimana akal tidak digunakan, walhal musyrikin mengetahui keadaan itu. Bagaimana mereka tahu haibatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi demikianlah akal mereka yang terperosok masuk ke dalam kancah kebodohan, kejahilan, dikepung oleh sangkar iblis dan nafsu, menyebabkan mereka tidak dapat lagi berfikir dengan baik. Akhirnya kafura, mereka kufur dan menolak kebenaran. Sebab itu tuan-tuan muslimat, Allah Maha Adil. Diberinya kita semua berakal. Kecualilah orang yang tidak berakal, itu cerita lain. Tapi kita ada akal. Dilahirkannya para rasul, dikirimnya kita, diajarnya kita tentang agamanya yang mulia. Bagaimana mungkin kita boleh menolaknya? Dalam keadaan kita mesti sedar bahawa sesungguhnya penggunaan akal terlalu penting. Bila diapit dengan hidayah dan petunjuk, selamatlah kita. Maka sebab itulah Allah sebut, inna hadainahus sabil, kami tunjuk mereka jalan. Dan Allah sebut dengan lafaz mufrad. Allah sebut dengan sabil, tak sebut subul. Sabil makna mufrad, satu jalan saja. Makna jalan satu tu je, Islam. Maka kamu fikirlah. Dengan kamu fikir, jadilah macam Muhammad Az-Zahar Hindu tadi masuk Islam, sebab dia berfikir. Dengan kamu fikir, kamu takkan berani nak lawan Islam. Kamu takkan berani nak pertikai agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu akan patuh sepatuh-patuhnya kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gunanya akal. Sebab itu akal, untuk dia jadi sihat, dia mesti ada pemandu dia. Dia mesti ada yang memandu dia. Dan pemandu bagi akal ialah wahyu. Wahyulah yang memandu akal. Sebab wahyu dengan akal, kadang-kadang akal dia tak boleh fikir benda tu, tapi wahyu overrule. Dia mesti terima. Akal tak boleh terima asra bi 'abdihi lailan, tak boleh. Akal tak masuk. Satu malam perjalanan minal haram ilal aqsa, bukan kata situ tembus inda sidratil muntaha, semalam. Akal tak boleh pergi, wahyu jalan. Maka akal angguk, sebab wahyu guide dia. Ni penting. Hak do ada kadang-kadang akal dia mengatasi wahyu. Dia rasa dia lebih hebat daripada wahyu. Dia rasa dengan kelulusan dia yang tinggi, dengan segala ijazah dia yang berjelo-jelo, oh, dia rasa dia boleh petikai agama ini. Inilah kesalahan kita. Inilah kehancuran manusia. Inilah yang menyebabkan manusia jauh terpelanting daripada hidayah dan petunjuk Allah, kerana merasakan akalnya lebih besar daripada wahyu ilahi, merasakan akalnya lebih hebat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bagi dia
dia pandang sinis pada Nabi sebab Nabi buta huruf, tak reti baca, tak reti tulis. Aku ada masters, aku ada PhD, associate professor, macam-macam. Akhirnya keluar kenyataan yang menghentam Islam, yang meragukan manusia kepada agama Allah. Di sinilah nilai kejatuhan manusia yang lebih rendah daripada al-an'am, binatang ternakan itu sendiri. Maka sebab itulah proses mematangkan akal adalah proses yang berjalan sampai kiamat. Contoh dunia, penting tak akal digunakan untuk memahami batasan-batasan dunia? Penting. Dan akal itu mesti driven by wahyu. Dia mesti ada pemandu dia, wahyu. Kita sebutlah dunia. Tuan-tuan muslimat, kita lahir saja dunia sudah ada. Bukan kita buat dunia ni. Beranak dunia dah ada. Maka kita mesti faham. Belajar dalam Quran, belajar hadis, belajar ilmu tasawuf. Apa dia perangkap-perangkap dunia. Akal mula berfikir. Akal akan kata, aku tak boleh rempuh semua, walaupun ia mendatangkan kenikmatan bagi diriku. Tak boleh. Akal akan letak dia punya piawaian. Piawaian dia apa? Halal, haram. Akal tak boleh rempuh. Kalau akal rempuh juga, dia hendak semua dunia ni Allah bagi tak? Bagi. Mana dalil? 18 Al-Isra. Itu dalil kuat. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alnahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Itulah contoh paling mudah. Apabila akal dia lempar ke belakang, nafsu dia memandu dia lupa perintah Allah. Kata Allah, man kana yuridul ajilah, siapa yang inginkan al-ajilah. Yurid, iradah, berkehendak. Siapa yang hendakkan al-ajilah, ain, jim, lam, ta marbutah, al-ajilah. Ajil, senang cakap ajil. Ajil dalam bahasa Arab makna dia dekat. Ain, jim, lam, dekat. Satu lagi ajil, alif, jim, lam. Ajil makna jauh. Itu beza dia. Ain dengan alif dia. Ain, ajil, dekat. Alif, ajil, jauh. Baik, ayat 18 Al-Isra, Allah sebut al-ajilah. Dia hendak yang dekat. Ma makna? Dunia. Jenis apa dia? Pulun dunia. Dia tak guna dah akal. Dia kira mau duit sudah. Orang punya ke, judi ke, riba ke, scammer ke, janji duit. Akal tak fikir dah. Tak fikir perasaan orang yang dia tipu kalau dia scammer. Tak fikir duit judi yang dia dapat bagi makan anak bini. Kullu nabatin, kullu lahmin, setiap daging yang nabat, yang tumbuh dari punca haram, an-naru aulabih, nerakalah layak memakannya. Dia tak fikir dah. Dia tak fikir dah. Jenis ni, dengan dia tak fikir kalau dia dah kaya, kalau dia berniaga, dia kaya, dia tak fikir dah zakat perniagaan ke, zakat simpanan ke, zakat pendapatan ke, tak ada dah. Dia tak fikir yang tu. Anut'imu maulau yasha'ullahu at'amah, dalam surah Yasin. Awak hampa nak suruh kami bagi makan kat orang? Apa kerja? Kami teruk kerja nak bagi duit kat orang. Dalam surah Yasin yang kita baca. Tuan-tuan muslimat, Allah kata,
ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ni yang kita takut. Ajjalna, kami akan segerakan. Hak dia ndak tu kami segerakan, cepat kami bagi. Dia meniaga, dia tak semayang, kaya raya. Kita pernah tengok rumah 20 bilik. Rumah punya besar. Saya ingat 20 bilik kot. Siapa nak duduk? Oh, laki bini anak 2 orang kotak jin tumpang. Tak ada kerja semua, duit banyak. 20 bilik macam kastel, macam istana rumah. Besar. Rumah besar. Kenderaan mewah. Paling buruk kenderaan dia pergi market, BMW tuan-tuan. Hak tu bawa pergi market ya. 3 lagi atas, Bentley lah, segala tok nenek yang kita pun tak tahu jenis apa, punya kaya. Semayang entah ke mana, zakat entah ke mana, sedekah lagi tak ada. Pi haji, dia punya jawapan tak sampai seru. Tu jawapan dia. Duit berkepuk berjuta. Allahu Akbar. Cek akaun tabung haji, nil, kosong, tak ada. Tak minat ni tabung haji ni, semua pak haji punya. Aku lambat lagi, dia kata. Tuan, ada tak orang macam ni? Ada. Jangan ingat tak ada, Allah sebut ada. Siapa hendak macam tu aku bagi, aku segerakan, ajal, aku bagi cepat, ambil. Tapi hampa jaga. Penutup ayat, wa ja'alna lahu jahannama, aku sediakan untuk dia neraka jahannam. Yaslaha, dia akan memasukinya, mazmuman madhura, dia akan masuk dengan 2 keadaan. Pertama, mazmuman, dalam keadaan dia cukup hina. Mazmuman, hina sungguh. Selalu dengar kalimah mazmumah, sifat tak elok, sifat hina. Mazmuman, dia akan masuk jahannam dengan mazmuman, dengan penuh kehinaan, dihamun oleh malaikat, dicambuk, diterajam. Oi, dunia kaya. Tengok kereta je orang tahu dah, orang kaya tu lalu orang tahu dah. Tapi orang miskin meleleh hayat liok sekupang pun dia tak dapat. Tuan-tuan, dia akan masuk neraka. Cara kedua, madhura. Madhur maknanya tersingkir dari rahmat Allah. Itukah yang kita mahu? Orang yang duduk atas dunia, tidak guna akal, yang dia kira untung. Tipu sana, tipu sini. Tak kira lah. Nak jawatan ke, nak pangkat ke, nak apa saja. Menipu sana, menipu sini. Janji boleh habuan. Tunggu, siap. Allah bagi, ambil. Allah bagi. Ingat, Allah tak bagi. Ajalna, aku segerakan. Tu yang hampa nak kan? Ambil, kata Allah. Tapi hampa tunggu hari kiamat. Hampa tunggu hari kiamat, kata Allah. Aku humban kamu dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Itukah yang kita mahu? Sebab itulah akal amat penting untuk kita berfikir tentang persoalan agama, persoalan sabil, jalan yang satu. Inna hadainahu sabil. Sabil itu mufrad, jalan yang satu, makna Islam. Hak itulah aku ajar kamu, hak itulah aku bentangkan pada kamu. Maka sudah tentu ada 2 pihak, syakiran atau kafur. Mesti ada 2. Cuma kita kena pastikan kita tak duduk belah kafurah, tak mau. Kita mau duduk belah syakirah, belah golongan yang bersyukur di atas kurniaan Islam, nikmat Islam yang Allah kurniakan kepada kita. Kita mesti duduk di situ.
Sebab itu kita tak boleh fikir, kita kadang-kadang jadi bingung kenapa ada umat Islam yang tak suka pada syariat Islam. Kenapa ada manusia yang mencabar undang-undang Islam, undang-undang jenayah syariah negeri Kelantan yang bakal didengar esok di Istana Kehakiman di Kuala Lumpur? Kita tak boleh fikir 21 section di dalam Kanun Jenayah Syariah 2 negeri Kelantan dicabar. Khalwatnya macam-macam. Tuan-tuan, kita tak boleh fikir. Sebab syariat ni, kalau kita belajar Arab, bila orang Arab kata syir'atil ma', dia apa kita? Syir'atil ma', syir'ah al-ma', syir'ah al-ma'. Al-ma' apa? Air. Syir'atil ma', jalan menuju tempat air. Boleh jadi telaga, boleh jadi orang jual air. Syir'atil ma' dimulakan dengan syir'ah, syariat, iaitu jalan menuju tempat adanya air. Syir'atil ma', maka datanglah kalimah syariat, iaitulah apabila kita sebut air, syir'atil ma', air apa? Air sumber kehidupan. Air adalah sumber kehidupan. Kita boleh hidup tak tanpa air? Mati. Kita tak boleh hidup 2 hari tak minum, mati kita. Air sumber kehidupan. Maka apabila disebut syir'atil ma', ada syariat sebelum al-ma', makanya itulah maknanya syariat itu laksana air yang menjadi sumber kehidupan. Dia menghidupkan kita. Oh, ni section sekian-sekian khalwat, section sekian-sekian minum arak, contoh. Orang Islam aja, tuan-tuan, dicabar esok di Istana Kehakiman. Kita doa semoga Allah lembutkan hati para hakim yang mencabar perempuan bernama Nick Elin, orang Melayu, orang Islam, mencabar. Dan kesan dia, kata peguam-peguam, kita pun tahu kesan dia kalau menang, kalau kes ini in favor mereka, tak tahulah, 14 negeri lain mungkin terkesan, mungkin boleh dicabar sebab sudah ada presiden kes, sudah ada kes yang terdahulu, mereka boleh cabar. Ni yang kita takut, tuan-tuan. Kita cukup bimbang, kita cukup risau. Walaupun syariat itu tidaklah secara menyeluruh, belum lagi hudud, belum, hanya dalam bab kecil-kecil saja, khalwatnya, minum araknya, seluar pendeknya, apa saja, di khalayak ramai untuk orang Islam pun dicabar. Itu yang pernah Tuanku Sultan Selangor sebut dalam satu ucapannya. Dia merasa bimbang dengan fenomena ini. Bukan kata Tuanku Sultan, kita pun turut sama bimbang. Sebab ia perkara yang boleh mencabut hak Islam. Dan yang paling penting, mereka mencabar supaya sidang DUN ataupun mana-mana Dewan Undangan Negeri, setiap negeri tidak boleh meluluskan sebarang undang-undang syariah. Tak kemampuan. Kita nak haram judi, oh tak boleh. Kita nak haram arak, contoh orang Islam, orang bukan Islam lantaklah, dia boleh minum arak, kita tak boleh larang, cuma kawal lah. Itu dalam agama kita. Kita nak buat untuk orang Islam, oh tak boleh. Sidang DUN tak ada berhak untuk meluluskan sebarang enactment syariah. Kalau negeri enactment lah, kalau parlimen akta lah, orang undang-undang. Akta dengan enactment berbeza. Akta parlimen, enactment negeri. Akta lebih besar daripada enactment. Maka enactment undang-undang syariah ini bukan pada kuasa DUN. Tak boleh, tak berhak. La ilaha illallah. Kacau, tuan-tuan, kacau. Baik, itulah kita doa pada Allah, moga Allah memenangkan kes ini in favor of us, kepada kita yang cintakan Islam.
Nak kata tak ada akal, yang mencabar peguam. Peguam tuan-tuan, entah ke Lincoln Inn ke, entah ke Temple Indiana ke, kita pun tak tahulah. Paling hebat belajar apa semua, Lincoln Inn ke, ataupun Temple Indiana ke, ataupun Glasgow Scotland mana ke, Aberdeen ke, kita pun tak tahulah kemah-kemah mereka. Tapi bila akal duk celah pongkok lagu tu, tak boleh nak fikir dah. Sedangkan enactment syariah ialah nak jaga rakyat, bagi rakyat terdidik dengan disiplin. Kamu buat ni denda, kamu buat ni denda. Oh, tak puas hati, marah, cabar. Sedih kita. Patutnya kita sokong lagi, sokong, sebab kita orang Islam. Ada orang nak buat macam tu, kita kena sokong. Tapi inilah, itu yang kita sebut akal. So di tangan kita lah. Kamu nak mana? Depan kamu ada syurga, depan kamu ada neraka, kata Allah. Kamu pilih. Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Aku bagi akal, kamu fikir. Jadilah Muhammad Az-Zahar tadi. Alhamdulillah. Kita baca, dia kata dia fikir lama dah kebaikan Islam. Alhamdulillah. Moga ibu ayah ni juga boleh terima Islam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Ini akal. Maka ayat ni secara ringkas begini. Nak ajar kita supaya guna akal dan cintakan kebenaran. Jangan kita cinta kebutaan. Jangan kita cinta kesesatan. Tertarik dengan sepotong ayat 17 Fussilat. Wa amma Samud fahadainahu fastahabbul ama 'alal huda. Allahu akbar. Surah Fussilat, surah 41, juzuk 24, ayat 17. Kata Allah, wa amma Samud, maka adapun Samud, fahadainahu, kami beri petunjuk kepada mereka, kami beri hidayah pada mereka, kami hantar Nabi Soleh pada mereka, kami keluarkan untuk mukjizat untuk mereka. Tetapi apa mereka? Allah sebut fastahabbul ama. Itu yang bahaya. Fastahabbu, ada kalimah hub. Ma makna hub? Cinta, kasih. Habibi, ya habibi, wahai kekasih. Habibullah, kekasih Allah. Lalu kata Allah dalam ayat tu, fastahabbul ama, mereka mencintai al-ama, umyun, buta. Mereka mencintai kebutaan, mereka mencintai kesesatan, lingkup sama. Tu contoh. Fastahabbul ama 'alal huda, mereka mencintai kesesatan, kebutaan atas petunjuk. Hak ni petunjuk elok dah. Mereka mencintai yang sesat, jahanam habis puak-puak sama. Itu contoh ayat 17 Fussilat. Allah ajar kita jangan cinta kesesatan, jangan cinta kebutaan, tapi cintalah kebenaran, cintalah yang hak. InsyaAllah syurga kita. InsyaAllah tuan-tuan, yakin Allah pengasih penyayang. Allah susun jalan ke syurga, jalan ke neraka. Di tangan kita pisau, di tangan kita timun. Potonglah kok mana kita nak potong. Baik kita, baiklah. Apa kita tanam, akhirat kita akan tuai, insyaAllah. Muslimin dan muslimat, kita sambung pada bulan yang akan datang. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira. Oh, na'udzubillah, rantai-rantai neraka. Nanti kita tengok siksaan bagi mereka yang letak akal mereka di celah punggung mereka. Kita lihat siksaan bagi mereka yang fastahabbul ama 'alal huda, yang mencintai kebutaan atas hidayah petunjuk. Ada balasan? Ada. Bulan depan kita bahas. Ada rezeki, insya-Allah taala. Kesimpulan pada malam ini ialah
Allah ciptakan kita, kita ada akal, fikirlah, gunalah akal. Itu maksud sebenar ayat. Aku bawa kamu dengan dua jalan dalam surah Al-Balad, wa hadainahu najdain. Kamu tahu ini baik, kamu tahu ini buruk, guna akal. Kan kamu nak ikut juga yang buruk, dia akan ada, sebab neraka mesti ada untuk orang yang buruk. Maka bila buruk tu depan kamu, gunalah akal fikir. Tentulah kamu nak ikut yang baik. Maka itulah yang menyelamatkan kamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi